Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar jelas suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ta'ala wa ta'alim wa tadhkura wa tadhkir. Wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata alal khair ibtigha amradatillah wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Pada minggu yang lalu pada minggu yang lalu kita dah habis membahaskan tentang tanda balik, rukun wudu, rukun furudul wudu, bab istinja, dan juga tentang artinya dan tertibnya. Sebelum saya masuk kepada bab yang baru iaitu bab air dan hukum hakamnya, pada minggu lepas saya lupa untuk memberikan sedikit penjelasan tentang tertib. Seperti mana yang kita tahu, tertib itu adalah maksudnya alla yuqaddima udwan ala udwin, iaitu tidak boleh membasuh anggota berikutnya sebelum anggota sebelumnya dibasuh dahulu. Yakni maksudnya tidak datang kewajipan untuk basuh tangan kecuali kita sudah sempurna basuh muka. Tidak datang kewajipan untuk kita basuh kepala ketika berwuduk selagi mana kita belum basuh muka dan basuh tangan secara sempurna. Dan begitulah selanjutnya. Yakni kalau kita dah basuh muka secara sempurna, barulah datang kewajipan untuk basuh tangan. Dah basuh muka dengan sempurna, basuh tangan pun dengan sempurna, barulah datang kewajipan untuk kita basuh kepala ketika itu. Jadi kalau jadi maksudnya tertib secara ikut urutan seperti mana yang telah diaturkan oleh syariat, ikut rukunnya. Kita mengetahui bahawasanya kalau ambil wuduk tu tidak boleh sesuka hati, nak basuh tangan dulu, lepas tu nak muka dulu, nak kaki dulu, tidak. Wajib kena ikut urutan. Jadi jika ada gambaran contoh masail di antara gambaran masalah, jika ada seseorang tu kita nampak, kita nampak dia basuh muka, kemudian dia basuh tangan, kemudian dia basuh kaki, kemudian dia basuh kepala, apakah sah wuduknya? Apakah memang tidak langsung sah wuduknya secara total, ataupun ada yang sah, ada yang tidak sah? Kalau kita perhatikan secara detailnya, dia mendahulukan basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian basuh kaki, kemudian baru basuh kepala. Jadi di sini kita ketahui, kalau jika dia ingin sempurnakan semula wuduknya, maka hendaklah dia basuh kepala dan basuh kaki sahaja. Tidak perlu dia ulang daripada awal basuh muka. Kenapa? Kerana dia basuh muka pada urutannya dan dia basuh tangan juga pada urutannya. Yakni dia basuh tangan selepas basuh muka. Tapi hanya saja selepas basuh tangan dia basuh kaki. Sedangkan kewajipan untuk basuh kaki adalah selepas basuh kepala. Ataupun menyapu kepala, rambut ataupun kepala. Jadi jika dalam gambaran seperti ini, jika dia ingin untuk menyempurnakan wuduknya, ya boleh saja. Kalau nak mula daripada awal boleh, tapi kita nak detailkan, nak perincikan bagaimana apa yang dimaksudkan dengan tertib. Rukun yang keenam dalam wuduk itu iaitu tertib. Jadi maksudnya jika dia nak sahkan, tinggal hanya dia basuh kepala dan basuh kaki saja. Tak perlu nak ulang daripada awal semula basuh muka. Tapi apakah boleh ulang daripada awal? Boleh. Faham tu? Dan kita kena dan juga di antara faedah saya mengetahui bahawasanya cara untuk bersuci daripada hadas kecil
Hadas itu terbagi pada dua, hadas besar dan hadas kecil. Cara untuk bersuci dengan hadas kecil adalah dengan dua cara. Sama ada dengan cara berwuduk ataupun dengan cara bertayamum. Tapi kita tak boleh pilih. Kewajipan adalah kita kena berwuduk. Kita diwajibkan untuk bertayamum jika berlaku sesuatu kepada kita. Nanti kita akan datang kepada bab khas tentang tayamum. Namun yang kita perlu tahu adalah wuduk itu adalah cara bersuci yang besar. Adapun tayamum adalah cara bersuci yang kecil. Maksudnya apa? Kalau kita bertayamum, kita kena sempurnakan pada ketika itu juga segala wuduk, segala rukun tayamum. Ini menyapu muka dan menyapu tangan. Berbeza dengan wuduk. Wuduk kita boleh basuh kita nak basuh muka dekat Malaysia, lepas tu kita nak basuh tangan dekat Amerika, kemudian kita nak basuh kepala dekat Indonesia, kemudian kita pulang semula ke Malaysia, kita basuh kaki. Apakah boleh? Boleh. Tapi dengan syarat selama tu tidak terjadi perkara yang membatalkan. Ini contoh gambaran saja nak katakan jika seseorang itu ambil wuduk, dia basuh muka, kemudian dia buat sesuatu yang lain. Dia bekerja ke, buat kerja rumah ke, ataupun memasak ke. Kemudian lepas tu baru dia basuh tangan. Lepas dia basuh tangan, dia buat benda lain juga. Sabung masak ke. Kemudian dah selesai, dia sapu kepala. Lepas tu dia buat benda lain. Dah selesai, dia kembali semula ambil wuduk, dia basuh kaki. Apakah sah? Sah. Tapi dengan syarat tidak berlaku di antara itu waktu tempoh itu perkara yang membatalkan. Contoh, sebelum dia sempat nak basuh kaki dia dah terbuang angin ataupun menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Maka kalau berlaku situasi yang sedemikian, dia kena ulang semula daripada awal. Kerana pada automatik basuhan yang sebelumnya itu telah dibatal dengan terjadinya salah satu perkara yang membatalkan wuduk. Faham belum? Itulah kenapa dinamakan wuduk itu adalah maqasid taharah, sucian yang besar. Adapun tayamum yang kecil. Kita sambung pada hari ini, iaitu bab baru, bab air dan hukum hakamnya. Qala al-musannif Syekh al-alim al-fadil Salim bin Sumir al-Hadrami wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Allahumma amin. Hukum air. Al-ma'u, apakah kata musannif? Al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu madunal kullatain wal kathiru kullatani fa akthar. Wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'u kathir la yatanajjasu illa idza taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Pasal air itu ada dua bahagian, sedikit ataupun banyak. Air sedikit itu jika kurang dari 2 kulah, dan air banyak jika lebih dari 2 kulah. Itulah yang dimasukkan dengan air sedikit dengan air banyak. Air sedikit adalah kurang daripada 2 kulah, air banyak adalah air yang 2 kulah dan lebih. Apakah yang dimasukkan dengan 2 kulah? 2 kulah di sini bukan masuk kulah istilah kita Malaysia, banyak sangat. Apatah lagi kalau kita gambarkan, bayangkan kulah tu yang dimasukkan kulah tu adalah kulah yang ada kat masjid tu. Lagilah besar. Tidak. Kulah di sini ada ketetapannya, ada ukurannya. Kalau dalam segi bacaan liter, ini liter air, 2 kulah bukan satu kulah, dua kulah itu bersamaan dengan 216 liter. Takriban, ini hampir
hampir-hampir 216 meter. Ini maksudnya bukanlah betul-betul kena 216 tapi hampir pada 216 liter. 216 liter tu banyak ke sikit? Tak tahulah. Itu kalau kita ukurkan secara liter. Mungkin ada di antara kita susah nak ukur secara liter. Payah nak ukur. Apakah ada ukuran lain? Ada. Dua kulah itu kalau kita kalau secara ukuran secara lain selain pada liter, kalau kita jumpa satu bekas, kita lihat bekas tu, apakah bekas itu bulat seperti baldi ataupun empat segi. Jika empat segi, maka sebesar bekas apakah yang kalau kita bubuh air di dalamnya boleh mencukupi, boleh capai kepada 2 kulah. Jika bekas itu berbentuk empat segi, maka pastikanlah keluasannya itu adalah dhira'un wa rubu' bulan. Yakni satu hasta, satu suku hasta. Satu hasta tu ni dari sini, dari hujung jari sampailah ke siku. Itu namanya hasta, satu hasta. Jadi katakan dhira' wa tul, dhira'un wa rubu', satu suku. Satu dan suku. Rubu'. 1/4. Rubu' 1/4. Maka lebih sikit. Ini. Jadi sebesar ini, seluas ini. Kalau secara sentimeter, satu hasta itu bersamaan dengan setengah meter. Setengah meter bersamaan dengan 50 cm. Jadi kalau satu suku hasta itu lebih kurang 60 cm. 60 cm tulan, yakni panjangnya bekas tu, tingginya bekas tu adalah satu suku lebih kurang 60 something cm. Dan ukuran yang sama juga, lebar dia pun sama juga, satu suku hasta iaitu 60 something, 62, 63. Dan ukuran yang sama dalamnya, ini dalam bekas tu pun sama juga, satu suku hasta. Ini jika bekas tu berbentuk empat segi, maka dalam segi ukurannya, kalau kita nak jadikan, kalau kita nak tahu apakah bekas ni cukup jika diisi air cukup ke tak 2 kulah, pastikan tingginya, lebarnya dan dalamnya adalah sepanjang satu suku hasta. Atau dalam segi sentimeternya 60 cm something lah. 62 cm, 63 cm. Ini 63 cm tinggi, 60 cm, 60 lebih cm lebar, dan juga 60 lebih cm dalam dia. Itu secara ukuran. Tapi jika bekas tu bulat, seperti baldi. Kita tengok baldi, tapi kita tahu baldi kita ni kalau kita isi air penuh, apakah capai kepada 2 kulah dalamnya ataupun tidak. Kata ulama fiqh, kalau bekas tu bulat, maka dari segi ukurannya pastikan dhira' ardon, lebarnya sehasta. Lebar bekas tu, lebar baldi tu pastikan sehasta, yakni 50 cm. Wa dhira'an wa nis umkan, dalam dia, kedalaman dia adalah sedalam 2 hasta setengah. 2 hasta setengah. Satu hasta 50 cm, 2 hasta 100 cm, ataupun kita panggil 1 meter.
setengah. Ya, ini 50, 100, setengah haste sama dengan 25. Jadi 125 cm. 125 cm dalamnya. Ini jika bekas itu bulat seperti baldi. Jadi kalau kita jumpa baldi, kita ukur agak-agak. Lebarnya pastikan 1 haste ataupun 50 cm. Kedalamannya pastikan 2 haste setengah. Ya, ini 125 cm. Faham tu? Itu ukuran untuk untuk kita capai, kita ketahui bahwasanya air yang ada di bekas itu adalah dah capai kepada 2 kula. Jika kurang daripada itu, maka itu tidak termasuk daripada 2 kula. Dan kiraan ini bukan kiraan tepat kiraan dia tak tepat. Katanya di sini adalah takriban, hampir-hampir. Maknanya kalau kurang 1 meter ke atau kurang 3 meter atau kurang 4 meter masih lagi tidak ada masalah. Tapi kalau kurang meter apa, kalau kurang, tak maaf, kalau kurang 1 cm, 2 cm, 3 cm tidak ada masalah. Tapi kalau kurang sampai 20 cm, itu lebih. Secara tepatnya, secara kehampirannya adalah capai kepada yang dikatakan tadi. Kalau 4 segi, pastikan lebar dia, tinggi dia, dan kedalaman bekas itu adalah 1 haste suku, 1 suku haste. Jika bulat seperti baldi, maka pastikan lebar dia 1 haste, kedalamannya adalah 2 haste setengah ataupun 2,5 haste. Faham tu? Itu untuk kiraan air 2 kula. Kata di sini al-qalilu yatanajjasu biwuqin najasah fihi wa illam yataghayyar. Yang kurang dari air yang kurang daripada 2 kula itu akan menjadi najis jika jika terjatuhnya, termasuknya najis ke dalamnya walaupun air itu tidak berubah. Ini untuk air yang kurang dari 2 kula. Apa-apa saja yang najis jika jatuh masuk ke dalam air itu, yang kurang-kurang 2 kula yang kurang 2 kula tu, maka air itu menjadi automatik menjadi najis. Walaupun tak ada apa-apa perubahan pada segi pada 3 aspek. Yang pertama, bau dia, warna dia, dan rasa dia. Bau, warna, rasa. Najis jatuh atas air yang kurang daripada 2 kula. Tapi kita rasa tak rasa apa pun, masih lagi rasa air, bau pun tak ada apa-apa perubahan, warna pun masih lagi okey. Tapi kerana dia adalah air yang kurang daripada 2 kula, automatik air itu menjadi najis. Wal ma'u katsir, adapun air yang capai, air banyak, iaitu air yang capai 2 kula ataupun lebih, la yatanajjas, tidak akan menjadi najis jika najis jatuh ke atas air tersebut, ke dalam air tersebut, illa, kecuali idza taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali jika berubah rasanya, atau bukan atau warnanya, atau bau dia. Bukannya kena tiga-tiga, tapi kalau salah satu daripada 3 aspek ini berubah, sama ada rasanya, warnanya, ataupun baunya, salah satu ini berubah, maka automatik air itu menjadi najis. Baik, kita pun dah bagi tahu dah ukuran air 2 kula tu bagaimana ukurannya dalam segi bekas itu 4 segi ataupun bulat.
Apakah semua najis jika jatuh ke dalam air itu automatik berubah seperti mana yang kita katakan tadi? Kalau apa-apa saja najis yang jatuh ke dalam air yang kurang daripada kulah akan menjadi najis secara automatiknya. Namun persoalannya, apakah apa sahaja najis yang jatuh? Kata ulama tidak. Ada beberapa bahagian yang jika najis itu termasuk daripada bahagian ini, maka jika dia jatuh ke dalam air yang kurang daripada 2 kulah, air itu tidak menjadi najis. Seperti al-maitatu allati la damalaha sa'il. Seperti bangkai, mayit atau bangkai yang mana la damalaha sa'il. Ini kalau kita maksudkan yang mana darahnya tidak mengalir. Seperti semut ataupun lalat. Semut jatuh tersungkur daripada atap bumbung mungkin. Dengan seronok berjalan-jalan atas bumbung, terjatuh masuk dalam air. Yang mana dalam satu bekas air. Yang mana bekas air itu kita guna untuk bersuci. Jika semut masuk dengan sendirinya ke dalam air itu, maka air itu hukumnya tidak najis walaupun 2 kulah, Ustaz. Ya, walaupun kurang daripada 2 kulah. Kalau kurang daripada 2 kulah saja tak najis, apatah lagi kalau lebih. Dan juga jika najis itu, yang najis yang masuk itu allati la yudrikuha taraf, yang mana penglihatan kita secara alaminya kita tak boleh nak melihat kepada najis itu. Contoh macam mana? Contohnya kita nampak ada lalat menghinggap dekat, minta maaf kata, najis. Ini kan lalat kan suka benda-benda yang busuk. Lalat menghinggapkan najis. Kita tahu lalat tu memang duduk di atas menghinggap tu, maknanya dia betul-betul di atas najis. Selepas dia dah selesai projek dia dekat atas najis tu, dia pergi gelungsur masuk ke dalam bekas air yang kita guna untuk suci. Apakah hukumnya najis? Air tu najis? Tidak. Kenapa? Sebab najis yang ada dekat kaki lalat tu kita tak nampak. Secara alami yang mata kita secara normal tak nampak. Kalau pakai mikroskop semua mungkinlah nampak. Secara alaminya tak nampak. Jadi bahagian kategori yang pertama adalah bangkai itu memiliki darah yang tidak mengalir seperti semut. Ataupun yang kedua, najis itu tidak boleh dilihat. Dan yang ketiga, waliyasir min ghubari sirjin, sedikit daripada debu baja. Kita tahu bahawasanya baja itu terhasil daripada najis. Baja itu kan terhasil daripada najis. Bukan baja tu yang masuk tapi debu dia. Ada angin ke apa ke sampai berdebu, akhirnya debu tu melayang masuk ke kita punya bekas air yang kita guna untuk suci. Apakah najis? Tidak. Tapi syarat ni yasir. Yasir maksudnya apa? Sedikit saja masuk. Tapi ada syarat dia. Syaratnya adalah tidak berubah. Air itu tidak sampai berubah. Dan yang kedua, bukan kita yang buat. Bukan semut tu kita ambil semut kita masukkan dalam baldi yang kita nak guna untuk bersuci. Jika najis masuk ke dalam tu dengan sebab kita yang masukkan sendiri, bukannya terjatuh tapi kita yang masukkan, itu barulah hukum air itu menjadi najis. Walaupun najis tu termasuk daripada kategori yang dimaafkan ni. Seperti semut, lalat. Lalat jatuh sendiri, tak masalah, tak najis. Air tu tak menjadi najis. Semut masuk dalam air, jadi bangkai, mati dalam air, lemas, tak dapat nak berenang. Air itu tidak menjadi najis. Tapi gara-gara kita sendiri yang masukkan, itulah yang menjadi najis. Jadi kalau masuk sendiri tak masalah, tapi kita yang masukkan itu yang jadi masalah. Apakah hukum jika perubahan yang ada pada air itu hilang?
apakah air itu menjadi suci atau tidak? Kita tahu air ini dah jadi najis. Kita nampak warna dia berubah. Kemudian kita biarkan. Kita tak buang air itu, kita biarkan. Kelamaan kita tengok apa ni? Berubah sifat dia. Apakah air itu tetap menjadi najis ataupun berubah menjadi tohur. Boleh kita suci dengan air tersebut. Ada penjelasannya. Jadi tak semua perkara, tak semua cara kalau berubah langsung otomatis jadi suci, tak. Idza kana ma'a kathir wa zala taghayyur bi nafsihi, jika air itu mencapai 2 kulah, pastikan yang pertama air itu 2 kulah, bukan kurang daripada 2 kulah. Jika air yang 2 kulah itu hilang perubahan, yakni air 2 kulah tu menjadi najis, mungkin warnanya berubah daripada warna putih jadi warna kuning, tak tahu disebabkan apa, mungkin sebabkan, minta maaf, air kecil. Contoh orang masuk dalam swimming pool kan, dalam kolam renang, sebelum orang mandi dalam kolam renang itu putih, masuk orang jadi kuning. Faham lah, jadi kuning. Yang tuan punya kolam tak buang air tu. Apa dia buat? Dia tambah air. Tambah air sehingga hilang warna kuning tu. Jadi warna asal. Apakah suci? Suci. Berubah. Jadi suci. Tapi syaratnya pastikan dah capai 2 kulah. Bukannya berubah warna tu kepada warna asal, sedang dalam keadaan air itu tak sampai 2 kulah lagi. Kalau air itu tak sampai 2 kulah, tapi perubahan yang menyebabkan dia menjadi najis tu hilang, hukumnya tetap juga air itu najis. Tapi jika perubahannya hilang perubahannya dalam keadaan air itu dah capai 2 kulah, maka air itu yang asal menjadi najis gara-gara perubahan tu, dalam keadaan ini dia berubah semula menjadi suci semula. Wa in kana qalilan aw zala tagayyur biturhi syai'in akhar kamiski aw za'faran fala yathur. Tapi jika bau tu perubahan ini, kalau jika perubahan tu menjadi pada aspek bau, warna tak berubah tapi bau dia berubah, dapat ada bau-bau hancing, bau-bau tak sedap, ni bau-bau najis ni. Kalau air suci, air mutlak, bau tu tak macam tu. Air mineral bau dia tak macam tu. Air pipe tak bau dia tak macam tu. Tapi ni bau-bau najis ni. Kemudian diletakkan minyak wangi. Minyak wangi 1 ton tu, diletak semua. Ini minyak wangi, dia tidak dia tidak menghapuskan najis. Dia tidak menghilangkan najis. Tapi dia menghalang bau najis. Najis tu masih ada. Bau najis tu masih ada. Tapi gara-gara minyak wangi ni terlalu banyak, hingga dia menghalang daripada bau najis itu terhidu. Bau tu masih ada tapi terhalang dengan bau minyak wangi. Salah minyak wangi apa pun, kasturi ke, oud ke. Perubahan bau dia bau. Kemudian dia nak hilangkan bau tu dengan cara dia letak minyak wangi banyak 1 ton. Contohnya 1 baldi dia letak. Hilang baunya, bau kasturi dia. Air ni masih lagi najis. Kenapa? Kerana minyak wangi itu tidak menghilangkan bau najis. Ianya hanya menghalang bau najis itu daripada dihidu. Masih ada bau tu tapi dihalang oleh bau minyak wangi. Untuk cepatnya pukul 3. La ilaha illallah. Rasa macam sekejap je. Tapi dah pukul 3 dah.
Apakah hukum bersuci menggunakan air zam-zam? Apakah hukum bersuci menggunakan air zam-zam? Apakah boleh? Kata ulama, di antaranya apa, iaitu di antaranya adalah Imam Al-Khatib Syarbini mengatakan bahawasanya amma isti'malu ma'u zamzam faqad dhahaba Khatib Syarbini ila karahah izalatun najas bihi taba'an li Syekh Islam Syekh Zakaria. Kata Imam Khatib Syarbini bahawasanya menggunakan air zam-zam adalah hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Jadi menggunakan air zam-zam untuk bersuci adalah hukumnya makruh. Malahan ada sebahagian ulama mengatakan haram, tapi pendapat ini tidak diterima. Jadi, menggunakan air zam-zam untuk bersuci hukumnya adalah makruh. Makanya dikatakan oleh Imam Khatib Syarbini sependapat dengan Imam Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Menyebut tentang Syekh Zakaria Al-Ansari, sudi saya untuk berkongsi satu cerita tentang beliau. Bahawasanya beliau ini adalah di antara ulama Syekh Islam, ulama dunia, ini satu dunia. Mustahil tak ada sanad yang bersambung dengannya, apa ilmu pun. Atau ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu nahu, apa pun pasti ada sanad yang bersambung dengan dia. Beliau ni, Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau ni adalah ulama yang belajar pada umur yang dah lanjut. Di antara kita mungkin baru umur 30 ataupun 35, atau mungkinlah ada yang paling-paling pun sampai ke 40. Ada baru 20, ada yang baru 18, ada yang baru 25. Beliau Syekh Zakaria Al-Ansari ni, beliau kisahnya adalah beliau ni bukan orang yang berilmu, tapi beliau suka memakai pakaian orang yang berilmu. Yang ni beliau suka pakai pakaian ulama, pakai serban, pakai jubah, setiap hari macam tu. Dan beliau ni setiap kali pakai pakaian itu keluar rumah untuk ke masjid atau ke majlis ilmu dengan pakaian sedemikian, beliau selalu dipersendakan, diolok-olokkan oleh orang yang melihat, sama ada itu kawannya ataupun bukan. Dikatakan apa? Dikatakan, wahai Syekh Islam. Yang orang panggil dia Syekh Islam. Wahai Syekh Islam. Wahai Syekh Islam. Mereka yang panggil itu memang niat untuk persenda, ni olok kan, berolok kan. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari tahu yang mereka ni panggil mereka dengan panggil dirinya Syekh Islam hanya untuk persendakan, berolokkan. Namun dalam keadaan tu beliau sendiri bilang, satu hari nanti saya akan jadi seperti apa yang kalian katakan, iaitu Syekh Islam. Beliau mula belajar menuntut ilmu pada umur berapa? Mungkin di antara dalam ni mungkin ada yang dah tahu cerita ni. Beliau mula belajar, mula menuntut ilmu, mendalami ilmu, mempelajari ilmu pada umurnya 50 tahun. Ini start belajar ilmu umur 50 tahun. Jadi Syekh Islam seperti di antara ulama yang pegang sanad dunia. Ini maksudnya semua ilmu yang ada di atas muka bumi ni beliau ada sanad dia. Adalah pada umurnya 80 tahun. 50, 80. 30 tahun beliau belajar, mendalami ilmu dengan sungguh-sungguh. Jadi daripada kisah ni kita tahu bahawasanya tak ada batas untuk mencari ilmu. Tak ada mengatakan kalau umur 50 tak payah, kefahaman lambat, susah nak tangkap. Tak ada had untuk orang mencari ilmu. Tak ada batasnya. Tadi dikisahkan bahawasanya Imam Syafi'i memiliki dua anak murid. Satu namanya Al-Imam Al-Muzanni. Yang kedua, anak muridnya bernama Al-Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti. Al-Buwaiti, Imam Buwaiti,
ini adalah gelaran yang diberi kepadanya. Namanya bukan Imam Buaiti, tapi dia beli gelar dengan nama Al-Buaiti, mengambil daripada kalimah asalnya iaitu batiun. Batiun maksudnya apa? Lambat. Kenapa dia gelar lambat? Kerana Imam Buaiti ini adalah pelajar Imam Syafi'i yang kalau satu pelajaran tu Imam Syafi'i kena ulang 100 kali baru dia faham. Berapa kali? 100 kali. Ini maksudnya Imam Syafi'i kena ulang-ulang pelajaran yang sama untuk supaya yang anak muridnya ni membuat ini faham. Berbeza dengan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani orang yang bijak, cerdas. Ulang 2-3 kali faham. Orang yang cerdas itu. Tak sama dengan Imam Buaiti. Imam Buaiti satu pelajaran tu kena Imam Syafi'i kena ulang banyak kali sampai ke 100 kali barulah dia faham. Tapi apabila ditanya pada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, selepas jika tuan wafat, siapa yang akan mewarisi ilmu tuan? Kata Imam Syafi'i, anak muridku Buaiti. Anak muridku Buaiti. Yang lambat tu, yang lambat pick up tu, itulah orang yang akan mewarisi ilmu Imam Syafi'i. Jadi kalau ada di antara kita yang lambat pick up, susah nak faham, jangan putus asa. Setiap orang itu diuji dengan atas kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diuji seorang itu kecuali atas kemampuannya. Mustahil Allah akan uji di luar kemampuannya. Mustahil. Jadi faham tu? Itulah tentang kisah penuntut ilmu ulama. Kisahnya macam mana. Namun daripada kisah-kisah inilah kita harus perhatikan proses ulama tersebut. Jangan kita tengok hasilnya. Ini dia ada dia di antara kita tengok, ya masya-Allah, ustazah ni, habib ni, ustaz itu, syekh itu, masya-Allah, dikenali, sekali majlis dibayar beribu-ribu, la ilaha illallah. Tengok prosesnya, perjalanan dia menuju kepada tahap itu macam mana. Kita tak tahu macam mana peritnya mereka hadapi waktu zaman mereka belajar untuk ilmu. Jangan tengok hasilnya, tapi lihatlah kepada prosesnya. Proses itulah yang kita kena ikut. Faham tu? Itulah sedikit sebanyak tentang kisah ulama iaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Kembali semula kepada bab air dan hukum hakamnya ni. Tadi kita ketahui bahawasanya di antara cara untuk menghilangkan ataupun untuk merubah daripada air najis kepada kepada tidak menjadi najis adalah dengan menambah air. Tambah air tu. Tambah air. Sampailah sampailah capai kepada 2 kulah dan tanda-tanda tu hilang. Namun itu kalau kita tambah. Tapi kalau kita kurangkan, air itu dah capai 2 kulah dah. Air itu dah capai 2 kulah dah. Tak tahu dah berapa ya. Walhasil dah capai kepada 2 kulah. Tapi dia menghilangkan bau tu. Dia menghilangkan petanda yang menyebabkan dia menjadi najis tu bukan cara menambahkan air. Dia mengurangkan air. Dia tengok dia kurangkan, hilang dah tanda tu. Contoh kalau bau ataupun warna. Dia kurangkan air tu, tengok dah hilang dah petanda tu. Dah tak bau lagi dah. Dah tak ada warna lagi. Warna pun dah hilang dah. Apakah dengan cara itu pun akan membuatkan air itu berubah semula menjadi tahur, yakni suci dan boleh mensucikan? Ulama boleh, tapi dengan syarat air itu masih lagi dalam 2 kulah. Masih lagi dikategori dalam 2 kulah. Bukannya kurang air, hilang semua bau, tengok cek air rupanya air dah kurang daripada 2 kulah. Ini masih lagi tetap faham tu? La ilaha illallah. Itu jika kita nampak jika kita nampak najis tu jatuh. Ini kita nampak dia. Kita tahu kadarnya. Tapi jika yang jatuh tu kita tak nampak,
najis dia. Contoh ni dipanggil apa, bahwasanya kita beritahu bahwasanya perubahan tu terbagi pada dua. Perubahan ataupun dalam bahasanya at-taghyir. At-taghyir ataupun perubahan itu boleh menjadi dalam dua bahagian. Ada dua bahagian. Yang pertama at-taghyir hakiki, yakni perubahan secara hakiki, kita nampak perubahan tu. Yang kedua at-taghyir takdiri. Kita tak nampak apa perubahan tu, tapi kalau kita kadarkan benda ni sepatutnya berubah. Contoh air mawar. Air mawar kan air mawar kan ataupun air mawar kan warna dia kan sama dengan air mutlak, air pipe. Ataupun contoh minta maaf air kecil yang warna dia bukan warna kuning tapi warna yang sama dengan air pipe. Kita takkan nampak apa perubahan di situ. Mungkin bau tak bau. Tapi mungkin kalau jatuh dengan kadar itu boleh membuatkan air yang dalam bekas tu berubah warna. Tapi hanya saja air mawar itu ataupun air kecil yang warnanya sama dengan air pipe itu warnanya sama. Jadi gara-gara warnanya sama, tak berubahlah, tak nampaklah perubahan pada warna. Bila dirasa pun masih lagi tak rasa, masih lagi rasa air pipe. Tapi boleh jadi akan berubah pada warnanya. Jadi hukumnya macam mana tu? Apakah suci atau tidak? Kata ulama, jika dalam keadaan seperti ini kita kena takdirkan, kadarkan saja. Kita kadarkan, kita ingat balik pada berapa banyak air mawar ataupun air kecil tu yang tumpah ke dalam tu, kita kadarkan. Agak-agak kalau dengan kadar yang sama tumpah kepada air tu, agak-agak boleh berubah tak? Kalau berubah, maknanya air ni adalah air najis. Ni untuk air yang dah capai 2 kulah ya. Air yang capai 2 kulah. Bukan air yang bukan air bawah 2 kulah. Kalau air bawah 2 kulah masuk najis apa pun seperti yang kita katakan tadi, automatik dia najis. Jadi kalau air mawar tu sebab kita tak nampak. Air mawar bukan najis. Faham tu? Dan tak semua air kita boleh jadikan untuk bersuci. Karena air itu terbagi kepada 3. Tohur, tohir, mustakmal. Ataupun yang keempat kita katakan najis. Kalau ada yang keempat. Apa itu tohur? Apa itu tohir? Tohur itu adalah suci dan mensucikan. Yakni air itu dirinya sendirinya adalah suci dan dia boleh sucikan. Dan kita boleh bersuci dengan air itu. Air pipe, air mineral. Kalau tohir adalah air suci tapi kita tidak boleh mensucikan. Maknanya kita tak boleh gunakan air itu untuk sucikan, untuk wuduk. Contoh apa? Air Milo, air teh. Pernah tengok orang ambil wuduk dengan air sirap? Tak ada. Tak pernah tengok orang berwuduk dengan air teh? Tak ada. Air itu suci. Nak minum boleh suci, tapi tidak boleh kita bawa untuk bersuci. Adapun mustakmal adalah sisa air yang kita gunakan untuk bersuci. Jadi bila kita bersuci, sisa air yang jatuh, yang tumpah itu, itulah air mustakmal. Air yang telah digunakan, yang telah kita gunakan untuk bersuci. Itu pembagian untuk air. La ilaha illallah. Namun jika satu lagi gambaran, jika air itu berubah, jenis air yang last tadi, mustakmal. Kalau kita katakan air itu 3, ya air tohur, tohir, mustakmal. Kalau kita kata keempat,
Yang keempat tu pasti air najis, najasah. Ada satu masalah jika kita dapati air itu berubah warna dia tapi disebabkan lumut. Kita tengok lumut kan? Lumut. Dekat sungai-sungai ataupun dekat, kalau kita pergi tengok kulah dekat dekat masjid-masjid kan, mungkin dah lama tak basuh kulah tu hingga ada lumut, sehingga berubah air itu menjadi hijau. Apakah hukumnya daripada tohur menjadi tohir? Tidak. Hukumnya tetap juga tohur. Kita masih boleh bersuci dengan air itu. Dengan air itu. Ustaz, dia berubah warna dia walaupun berubah. Kenapa? Kerana dia berubah dengan sendirinya, bukan dengan sebab yang jatuh. Itu dia berubah di antara sebabnya adalah lumut. Mungkin ada tumbuh lumut di dalam kolah tu. Walaupun banyak Ustaz, walaupun banyak. Kerana dia berubah dengan sendirinya. Kerana perkara tu situasi itu tidak boleh nak dielakkan. Pasti lama kelamaan akan tumbuh lumut. Dan juga kalau sekiranya air itu tertumpah minyak, air sedikit, contoh air sikit, kurang daripada 2 kula, tumpah minyak dalamnya, apakah kita masih lagi boleh bersuci dengan je? Boleh. Kenapa boleh Ustaz? Kan dah bawa minyak. Kerana minyak dengan air tidak boleh tercampur. Minyak pasti akan terpisah dengan air. Kita perhatikan, kita akan dapati bahawasanya minyak tu di atas, air tu di bawah. Minyak dengan air mereka takkan bercampur. Tak macam air teh, air sirap dah bercampur dah pun. Isu ni seperti yang ditanya oleh sahabat kita. Contoh di satu negara air mineral diproses daripada air kumbahan loji. Dia proses rawat air tadi, boleh ke Ustaz? Hukumnya dia kembali semula kepada hukum tohur. Yakni dia suci dan mensucikan. Kenapa? Dia dah hilangkan segala aspek yang membuat dia najis tu hilang. Rasanya, apakah kita masih lagi rasa najis? Tak. Apa tadi namanya? Baunya, apakah ada bau najis? Tidak. Warna dia dah dibuang. Warnanya dah diproses, dah ditapis sehingga terbuang segala segala perubahan tu, yang 3 aspek tu, maka berubahlah dia daripada najis kepada tahur. Cuma itulah. Cuba kalau kita tahu yang air itu adalah hasil daripada proses loji tu, agak-agak nak tak kita minum. Tengok kita minum. Faham tu. Tapi kalau bertanya tentang hukumnya, dah berubah. Suci dan mensucikan. Tohur. Dan untuk penambahan faedah, kalau di Malaysia mungkin susah nak jumpa. Ni kalau di bumi-bumi Arab ya. Bumi Arab tu kita memang susah memang susah untuk dapati, memang susah untuk tidak dapati. Kalau dia bumi-bumi Arab tu, astagfirullahalazim, susah untuk kita tidak dapati bahawasanya macam mana ya? Apa istilah bahasa Malaysia tu? Kalau bahasa Arab tu namanya ma'ul baradah. Yakni air yang telah disediakan di tepi-tepi jalan. Air tu macam ada satu binaan disediakan air. Dia macam pipe, lepas tu kita hanya cawan dah disediakan. Air tu air kapur. Boleh untuk diminum, dan itu untuk umum, memang disediakan di tepi-tepi jalan. Namun kalau kita dalam situasi itu kita nak guna air itu untuk bersuci, apakah boleh? Ulama mengatakan hukumnya boleh, tapi dalam keadaan sama haram. Wuduknya sah, sucinya sah, tapi haram kenapa? Kerana air itu disediakan untuk minum, bukan untuk bersuci. Itulah haramnya di situ. Karena air itu telah disediakan untuk
minum, bukan untuk bersuci. Faham tu? Minta maaf untuk apa ni, saudara Abdul Syukur Abdul Rahim. Tak tahu tak apa tu maksudnya apa. Kalau ada salah daripada saya, nak apa, pohon dinasihatkan. Kalau ada salah daripada saya, minta dinasihatkan. Kalau ada salah boleh begitu, kita share sama-sama, kita share, berkongsi kalau ada salah. Namun hukum apa yang seperti yang saya katakan tadi, proses tadi itu saya apa tengok apa ni, daripada apa yang dikatakan oleh Ustaz Said Abdul Qadir Jufri. Dia pernah bagi apa, dia ada ceritakan masail yang dikatakan. Kalau sama apa yang dimaksudkan oleh Ustaz Said Abdul Qadir itu, katanya ada di Singapura ada yang macam tu, yang mana proses daripada logi kemudian gitu. Kata Syed Abdul Qadir, kalau macam yang gambaran yang dikatakan tadi oleh saudara kita Abdul Syukur, kata Ustaz Syed Abdul Qadir, situasi itu di antara negara yang seperti itu adalah di Singapura. Mana prosesnya itu ditapis semua itu, kemudian dibagi untuk apa, jadi air mineral. Katanya boleh untuk bersuci dengan air itu kerana segala aspek perubahan yang menjadikan dia najis dah berubah. Warnanya dah tak ada, apa yang rasanya dah tak ada, baunya juga sudah tidak ada. Adakah bermaksud jika kita guna air itu untuk wuduk, kita telah guna tanpa izin? Boleh dikatakan begitu. Maknanya kita menggunakan air itu bukan atas dasar yang telah apa ni diizinkan. Diizinkan air ini, disediakan air itu adalah untuk minum, bukan untuk bersuci. Memang dah dipapar itu, ni air untuk minum. Lainlah kalau melainkan kalau yang buat air itu, dia dah terpapar tulis ataupun makruf, dikenali di khalayak bahwasanya memang air itu terserah nak buat apa pun, nak ambil air untuk bersuci ke apa ke, itu tidak masalah. Tapi ini jika memang air itu disediakan untuk minum, jelas-jelas ataupun makruf memang air itu untuk diminum, jika kita digunakan air itu untuk selain daripada minum, sah wuduknya, tapi haramnya adalah daripada segi salah kegunaan itu sahaja. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita pindah kepada banyak bab yang baru? Okey, seperti apa, sebelum saya masuk ke bab baru, seperti mana yang saya katakan tadi, kalau ada apa yang salah daripada apa yang saya kongsikan ini, saya terbuka untuk semua memberi nasihat, memberi teguran, bagi tahu, kita share, sama-sama share, sama-sama kita berkongsi. Saya tak istilahkan saya bahwasanya saya sendiri ustaz ataupun saya semua betul, tidak. Apa, masing-masing manusia ada salah dia, mungkin saya terlepas pandang atau mungkin saya ada salah fahaman, minta untuk ditegur. Barakallahu fikum wa afu minkum. Kita sambung kepada bab berikutnya, iaitu mujibatul ghusl, atau itu apa, kewajipan untuk mandi. Ada sebagian ulama mengatakan bahawasanya setiap bukan ni, bukan muktamad tapi sebagai ulama mengatakan, pastikan dalam 7 hari kita, maksudnya dalam seminggu kita tu ada sehari yang kita mandi. Sebab itulah kalau kita dapati bahawasanya Rasulullah SAW mensunatkan untuk mandi pada hari Jumaat. Kenapa? Kerana kebiasaannya pada zaman Rasulullah, para sahabat ataupun penduduk Madinah pada ketika itu, memang mereka jarang mandi. Bukan mereka malas nak mandi, kerana ya tandas mereka tak seperti kita. Mereka kena keluar rumah, pergi ambil nak ambil air kat perigi tu pun beratur, macam tu lah.
Akhirnya pada solat Jumaat yang pada pertama kali solat Jumaat dilaksanakan, didapati itu kalau dah jemaah semua 40 tu semua tak mandi, apa jadi? Kan naikkan bau tu kan. Akhirnya pada di situlah Rasulullah sunatkan untuk mandi pada ketika apabila syariat adanya sunat mandi pada hari Jumaat, maka para sahabat pun bergesa-gesa untuk mandi. Setiap Jumaat bersama mandi. Sunat je pun, tapi pandangan sunnah yang dilihat, yang dipandang oleh Allah SWT sahabat itu tak sama dengan pandangan sunnah yang kita lihat. Yang kita lihat sunnah adalah kalau buat dapat pahala, tak buat dosa. Tak buat tak dapat apa-apa. Tapi sahabat tidak. Mereka melihat buat dapat pahala, tak buat rugi. Buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Itu yang dipandang oleh para sahabat. Agungnya cintanya mereka kepada Nabi, hingga sunnah pun mereka berat untuk meninggalkannya. Mujibatil ghusl, perkara yang mewajibkan untuk mandi. Faslun. Mujibatul ghusli sittatun. Kewajiban untuk mandi itu dengan 6 perkara ini. Yang pertama, ilajul hasyafah fil farj. Masuknya hasyafah, iaitu kepala zakat untuk lelaki. Masuknya kepala zakat lelaki ke dalam farj. Wa khurujul mani wal haid. Wa khurujul mani, ataupun keluarnya, air mani, wal haid ataupun darah haid, wal nifas ataupun nifas, wal wiladah, melahirkan anak, wal maut ataupun dengan sebab kematian. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan kita mati. Kalau salah satu berlaku kepada kita, maka kita diwajibkan untuk mandi. Syariat ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka sucikanlah diri kalian. Yang pertama adalah ilajul hasyafah, masuknya kepala zakar bertemunya kepala hasyafah dan juga faraj. Sesuai dengan hadis Nabi SAW bersabda, idza taqal qattani aw masal qattanil qatta aw masal qattanu qattana wajibal ghusli. Jika bertembunglah 2 kemaluan, maka diwajibkan untuk mandi. Walaupun tak keluar air mani, walaupun tak keluar, hanya saja dengan berhubungan saja, ini suami isteri tahulah, hanya saja dengan berhubungan sahaja, maka cukuplah untuk jatuh kepadanya, suami dan isteri tersebut wajib mandi. Dan yang kedua adalah dengan sebabnya keluar air mani. Air mani jika keluar tidak membatalkan wuduk, tapi dia boleh menyebabkan kepada kewajipan yang lebih besar daripada itu, iaitu mandi. Dan mani hukumnya tohir, bukan najis. Jadi maksudnya kalau keluar air mani itu terlekat dekat kita punya sarung ataupun seluar itu tidak menjadi najis. Naam, termasuk liwat. Jadi masukkan dekat kita kembali kepada yang pertama tadi ya. Masuknya zakar kepada faraj. Jadi masukkan dengan faraj di sini sama ada kubul ataupun dubur. Walaupun dubur, masukkan kepada dubur itu adalah haram dalam syariat, tapi kalau buat perkara itu tetap diwajibkan untuk mandi. Wajib mandinya selepas selesai. Dan juga dimasukkan dengan dubur sini, walaupun minta maaf, perkara keji jika dilakukan, seperti liwat buat, auzubillah, laki dengan lelaki. Apakah wajib mandi? Wajib mandi. Dan minta maaf juga jika bukan dengan manusia lah, dengan haiwan sekalipun. Buat dengan haiwan, dengan keldai atau seumpamanya. Tengok haiwan nafsu, ini orang something tak kena ni.
Tapi kalau jadi, kata fiqh ini sangat luas. Ulama ni pandangan jauh. Kalau dengan hewan macam mana? Ya memanglah benda tu tak logik. Tu susah nak percaya. Tapi kalau jadi, wajib mandi. Dalam haram, wajib mandi dah. Faham tu. Walaupun faris itu, malu itu adalah kemaluan apa dengan haiwan sekalipun. Barakallahu fikum. Terima kasih atas soalan dia. Dan yang kedua, perkara yang diwajibkan mandi, yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Dengan syarat air mani itu adalah air mani kita sendiri, bukan air mani orang. Ini gambarannya seperti seorang isteri yang dah kahwin tahu. Lepas selesai berhubungan suami dan isteri, yang isteri wajib mandi. Kenapa? Ya, mungkin sebab berhubungan wajib mandi. Selepas dah selesai mandi, yang si isteri mendapati bahwasanya keluar air mani di permukaan kemaluannya. Tapi dia tahu yang air mani ini bukan punya dia, ini punya istrinya. Apakah dia wajib mandi sekali lagi? Tidak. Dia tak wajib mandi. Kenapa? Karena air itu bukan dia punya. Namun apa yang perlu dibuat, ya bersihkan saja. Hukum air mani itu akan menjadi hukumnya najis. Karena apa? Lah tadi ustaz kata mani itu tak najis. Air mani jika keluar daripada kita, hukumnya tak najis jika air mani itu bukan kita punya. Faham tak? Apa? Kita ada wuduk. Kita ada wuduk. Dan keluar air. Apa kita dapati keluar air mani. Air mani itu tidak hukumnya bukan najis. Tapi dengan syarat air mani itu kita punya sendiri. Tapi kalau air mani itu adalah daripada orang lain, maksudnya keluar daripada orang. Ini gambaran untuk isteri. Kalau lelaki susah. Mungkin susah nak gambarkan ni. Tapi kalau untuk yang isteri, lepas habis berhubungan ya. Lepas habis berhubungan dengan suaminya, kemudian si isteri mandi. Lepas si isteri mandi, selesai mandi, dapati ada keluar lagi air mani, keluar daripada permukaan kemaluannya. Dan isteri ni tahu yang air mani yang keluar yang kali ini bukan air mani milik dia, tapi milik suaminya. Maka apakah dia perlu mandi sekali lagi? Tak perlu mandi. Hanya bersihkan saja. Tapi jika lepas dia berhubungan dengan suaminya, kemudian dia mandi. Lepas dia habis mandi, dia ambil wuduk. Lepas dia ambil wuduk, dia dapati ada air mani yang keluar daripada permukaan kemaluannya. Apakah dia perlu mandi sekali lagi ataupun batal wuduknya? Di sini kita katakan wuduknya batal. Dia tak perlu mandi, wuduknya batal. Kenapa batal? Kan kita belajar mungkin ada kan kita akan ketahui bahwasanya kalau air mani yang keluar, wuduk tak batal. Tapi di sini yang keluar tu bukan air mani milik dia, tapi milik suaminya yang hasil perhubungan tadi. Kerana milik suaminya bukan miliknya, maka di situ dia yang batal hanyalah wuduknya sahaja. Dia kena ambil wuduk sekali lagi. Dibersihkan dirinya dan ambil bersih di tempat, bersihkan di permukaan kemaluannya dan ambil wuduk sekali lagi. Pak Ustaz, kewajipan yang lebih besar daripada itu maksudnya apa? Maksudnya mandilah. Besar itu mandilah maksudnya. Ini daripada yang asalnya daripada hanyalah hadas kecil saja. Kalau buang air kecil, itu kan yang perlu kita buat hanyalah hadas kecil saja, iaitu dengan ambil wuduk. Tapi kalau yang keluar tu adalah air mani, bukan hadas kecil, hadas besar. Kita mandi terus. Daripada hadas kecil bertukar menjadi hadas yang besar. Itu maksudnya. Wa khurujul mani wal haid. Di antaranya perkara yang kedua adalah keluarnya air mani dengan syaratlah air mani sendiri ya. Tapi kita nak tapi yang keluar daripada kemaluan itu ada 3. Air mani, air mazi dan air wadi.
Apa perbezaan ketiga-tiga ni? Macam mana kita nak tahu yang keluarnya air mani ke air wadi ke air madhi? Air mani kita beritahu dengan 3 alamat. Yang pertama, pastikan dia keluar adalah secara minta maaf, istilah kita panggil muncrat. Muncrat. Dia macam apa ni? Macam berdesah. Tu. Tembak lah kata. Kan cara tu apa? Cara keluarnya macam tu. Bahasa Arab tu mutadaffiq. Tafaqa. Mutadaffiq. Apa istilah kalau bahasa Melayu tu? Ini bukan apa, cara keluarnya tak sama seperti air kecil. Tak. Tapi apa muncrat. Jadi antara sifatnya. Sifat yang kedua adalah apa? Waktu keluarnya air mani itu apa adalah dalam keadaan kita syahwat. Sedang dalam kelazatan syahwat. Ini tak perlu nak diceritakan. Yang pernah alami, yang pernah hadapi tahu. Dalam keadaan kita syahwat. Yang pertama adalah cara keluarnya adalah mutadaffiq, muncrat, atau bahasa kita muncrat. Yang kedua adalah dalam keadaan kita kelazatan syahwat. Dan yang ketiga, baunya. Ini bau air mani itu adalah seperti putihnya telur ayam. Telur ayam pun putih, putih kan? Kita colek, kita cuba bau. Baunya macam tu. Ini 3 sifat untuk air mani. Namun apakah perlu ketiga-tiga sifat ni? Ulama kata tidak. Kalau cukup satu je. Salah satu daripada sifat ni ada dekat air tu, automatik yang keluar tu, cecair yang keluar tu adalah air mani. Tak perlu ketiga-tiga ni. Nak tunggu 3 tak perlu. Cukup satu saja daripada 3 ni keluar daripada kubul kita, farash, maka automatik air tu menjadi hukumnya mani. Ada orang mengatakan kalau putih itu mani. Tak cukup hanya kita hukumkan warna dia putih. Kenapa? Kerana air madhi pun warna dia putih. Jadi air mani dengan air madhi warnanya sama putih. Perbezaannya hanyalah itu saja. Iaitu apa? Air sama ada keluarnya secara mutadaffiq, muncrat, ataupun minta apa tu? Mencerat, ataupun baunya adalah seperti bau putih telurnya ayam. Dan dalam keadaan waktu keluarnya air itu dalam keadaan kita penuh syahwat. Namun bila kita dalam situasi kita tidur, kita bangun tidur, kita dapati kain kita ataupun seluar kita ada cecair yang keluar. Warna putih. Tapi kita syak. Ni madhi ke wadi? Madhi ke wadi? Madhi ke wadi? Madhi ke mani? Ni air madhi ke air mani? Dalam dalam mazhab Imam Syafi'i kita boleh pilih. Takhayyar. Kita boleh pilih. Sama ada kita nak katakan yang ini mani kemudian kita pergi mandi wajib, ataupun kita nak katakan yang ini adalah air madhi. Air madhi apa perlu buat? Ya hukumnya seperti air kecil, najis. Kita perlu basuh pakaian kita semua tu yang terkena air madhi tu. Kita kena wuduk, solat. Afdalnya apa? Afdalnya kita hukumkan ini mani ke ataupun kita hukumkan yang ini madhi? Afdalnya adalah kita ambil dua-duanya. Kita mandi pun juga, kita bersihkan pun juga. Khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf. Khurujan minal khilaf, sunnah. Keluar daripada khilaf itu adalah sunnah. Dua-dua kita ambil. Itu afdalnya. La ilaha illallah. Dan air wadi pula. Air wadi ni kebiasaannya keluar biasanya adalah pada ketika kita mengangkat sesuatu yang berat. Kita buat sesuatu yang berat,
Tiba-tiba kita tak terasa ada suatu cairan yang keluar. Itu kebiasaannya itu adalah air wadi dan hukumnya adalah najis. Seperti bowl air kecil. Nah, perkara yang ketiga yang mewajibkan kita untuk mandi adalah haid. Haid ni buat wanita lah. Wanita tahulah. Untuk secara detailnya, nanti apa? Apa? Asasnya, kiraannya, itu nanti insya-Allah bila sampai bab ni. Namun yang perlu kita ketahui di sini adalah apabila dah habis tempoh cutinya ini, maka diwajibkan kita untuk diwajibkan kepada wanita itu untuk mandi. Wan nifas, dan jika keluarnya darah nifas. Darah nifas ni kebiasaannya akan kebiasaannya akan keluar selepas setelah selesai melahirkan. Setelah selesai melahirkan. Darah yang keluar selepas selesai melahirkan. Kena ada take note dekat selesai melahirkan. Maksud di sini kalau kita lihat bahasa Arabnya, maksud adalah selepas bersihnya rahim wanita itu daripada kelahiran. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia lahirkan secara putus-putus, contoh yang keluar, contoh na'udzubillah tapi contoh gambarannya, kalau kalau dia lahirkan dua, ni dah tahu dah, ini akan lahirkan kembar ni, dua orang contoh. Hari yang pertama lahir anak, lepas tu keluar darah. Yang darah yang keluar selepas kelahiran yang pertama itu tidak dikira darah nifas. Darah nifas akan keluar adalah selepas selesai semua kelahiran. Jadi kalau ada dua anak yang dia akan lahirkan, selepas selesai kedua-dua itulah keluar darah, kemudian itulah darah nifas. Kalau yang dia akan lahirkan 4 orang, lepas yang keempat itulah. Kalau dia akan lahirkan pisah-pisah, contoh na'udzubillah, tapi gambaran dia sahaja. Mungkin dia yang pertama dari kepala dulu, lepas tu yang keluar tangan dulu, lepas tu kaki dulu. Ya, maksudnya matilah tu janin tu. Jadi kalau berlaku, maka selepas selesai semua, mana setelah bersih rahimnya daripada semua kelahiran yang ada pada waktu itu, kemudian keluar darah itulah baru darah nifas. Tapi yang sebelumnya bukan. Itu panggil damul fasad, darah kotor. Di sini tadi pun saya baru baca dekat Facebook sebelum kelas ni, ada sebahagian ustazah dan ini pun termasuk dikisahkan waktu saya dengar Ustaz Abdul Qadir Jufri. Dia mengatakan ada sebahagian ustazah keliru dekat sini, hingga dia mengatakan bahawasanya diwajibkan kepada semua wanita selepas lahir wajib mandi, wajib untuk mandi. Sebab apa? Sebab kelahiran. Kita kena ambil sini, ya wajib untuk mandi jika tak keluar darah nifas. Tapi kalau keluar darah nifas, kena tunggu tempoh darah nifasnya itu selesai dulu, barulah mandi. Mandi wiladah panggilkan, mandi melahirkan. Kalau yang keluar, selepas dia melahirkan itu kemudian keluar darah nifas, kena tunggu selesai dulu selesai tempoh darah nifas itu, seperti yang akan kita masuk nanti kepada babnya. Setelah selesai tempoh darah nifas itu, barulah dia wajib untuk mandi. Barulah dia boleh mandi. Bukannya kalau keluar air kalau keluar melahirkan je mandi. Kalau keluar mandi. Keluar dia mandi. Sehingga kan sebagian ustazah mengatakan mandi untuk wiladah lain, mandi untuk nifas lain. Tak. Dan Ustaz Abdul Qadir Jufri pun menceritakan ini terjadi pada isterinya sendiri. Dia katakan ini isteri beliau katakan bahawasanya isteri Ustaz Abdul Qadir ni belajar dengan satu ustazah juga. Ustazahnya tu menasihat kepada isterinya, nanti kalau dah lahirkan dah melahirkan,
wajib untuk mandi ya. Yang si ustazah ni kata, maaf ustazah, suami saya iaitu Ustaz Syed Abdul Ustaz Syed Abdul Qadir Jufri kata suami saya kata tak wajib untuk mandi wiladah kecuali bukan wajib, maknanya kena tunggu selesai tempoh darah nifas tu dulu baru wajib untuk mandi. Apa yang ustazah ni pun memaksa mengata tak, mana ada, itu lain, nifas lain, wiladah lain. Kata yang si isteri kata, ustazah suami saya Syed Abdul Qadir. Dengar nama tu ustazah diam. Oh, ustaz kata macam tu Namun gambarannya, apakah wanita tersebut perlu mandi 2 kali? Yang ni dengan dengan niat yang pertama mandi nifas, yang kedua mandi wiladah. Tak perlu. Mandi sekali je. Mandi sekali saja, tak perlu mandi 2 kali. Nanti yang ni maksudnya lepas dia dah habis tempoh nifas tu, kemudian dia mandi. Yang pertama mandi niat untuk wiladah, yang kedua kemudian dah selesai dia mandi lagi niat untuk nifas. Tak, satu saja. Tak ada, mandi sekali saja. Secara sahnya mandi hanya sekali saja. Ingat take note saya cakap secara sahnya. Sah, kita mandi sekali. Kita mandi sekali saja. Terserahlah nak niat wiladah ke, nak niat nifas ke. Rasa ada niat, ni niat kita nak mandi raf'al hadas, iaitu mandi untuk angkat hadas besar ni. Cara saya sah, tak perlu nak mandi 2 kali. Selepas tu solat, baca Quran boleh. Tapi dalam segi thawab, ganjaran pahala, seeloknya kita niat dua-dua. Kita meniat saja aku mandi wiladah dan mandi untuk nifas. Barulah kita dapat kedua-dua ganjaran tu. Yang tu. Ni ramai yang confused. Saya baru baca tadi. Baru je baca. Saya nak komen media sosial. Saya ni jenis tak suka komen kat media sosial. Siapa pun, kalau ada orang tak suka dengan saya ke, orang suka caci maki saya kalau selagi mana dekat dalam media sosial saya diam. Kerana ni pendapat diri saja. Pendapat diri saya itu benda yang sia-sia untuk saya balas. Kalau betul tak suka dengan saya, kalau betul saya ada salah, maka private lah. Apa yang tu? Kerana saya tak tahu yang pihak sana tu yang tak suka saya tu dia dengan siapa. Pihak yang dengan saya tu kita tak tahu dia dengan siapa. Jadi macam tu. Jadi moga-moga dalam kelas ni tak ada yang confuse lagi lepas ni. Namun adakah orang melahirkan tak keluar darah nifas? Ada. Boleh jadi. Namun apakah wajib mandi? Wajib. Dia mungkin tak wajib mandi kerana nifas, tapi dia wajib mandi kerana wiladah. Tapi dia melahirkan. Lain tu. Tapi lepas dia melahirkan, kemudian dia dia keluar darah nifas, tak perlu nak mandi. Kenapa mandi? Kerana lepas dah wiladah, tak baik, tak perlu. Sebab nifas ada, tunggu habis tempoh nifas dulu baru mandi. Tapi kalau mandi juga setelah dah tahu hukumnya mandi juga, Imam Nawawi mengata haram mandi itu. Itu sebagai seolah-olah memperolok-olok agama, syariat. Kerana katanya mandi, mandi apa? Yang antara contohnya lainnya, kalau wanita dalam keadaan yang masih haid dan dia tahu dah ada haid, sebelum dan kebiasaannya dia sebelum tidur dia berwuduk. Niat wuduk pula tu. Dia tahu dia dah kata haid dan kebiasaannya dia berwuduk. Dia wuduk juga dan dia tahu dia dah kata haid. Ini Imam Nawawi mengatakan haram dia wuduk. Seolah-olah macam dia mempermainkan agama. Wuduk dia pun tak sah. Tapi ustaz, kalau saya basuh kaki saja sebelum tidur, masalah. Tapi ustaz, kalau saya basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tapi saya tak niat wuduk, tak ada masalah. Selagi mana belum wuduk, tak ada masalah. Selagi mana belum wuduk, tidak ada masalah.
Fahim tu? Kalau tiada darah nifas, perlu tunggu 15 hari dulu ke Ustaz? Yakin menyatakan memang tidak nifas pada dia. Ini kalau soalan yang melibatkan wanita, saya jurus-jurus terang, saya perlu ulang kaji. Saya tak berani nak menjawab. Ini kalau ni ada banyak wanita kat sini, mungkin boleh tolong jawabkan. Saya yakin wanita-wanita dalam ni, ustazah-ustazah dalam ni, sebenarnya dah tahu dah mahir dah dalam bab mereka, bab khasnya tentang diri mereka sendiri. Tapi untuk saya, sejujur kata, saya memang kurang ulang kaji tentang bab wanita. Tapi insya-Allah nanti kalau dah datang bab ni, bab tentang wanita, saya akan ulang kaji semula. Boleh tanya. Ini mungkin ada siapa boleh jawab. Betul ke? Boleh tunggu dulu atau macam mana? Allahu a'lam. Atau mungkin yang bertanya ni mungkin mungkin tahu juga jawapannya. Boleh share, kongsikan. Sama-sama kita ambil faedah. Fahim tu? La ilaha illallah. Jadi ini tentang wiladah, iaitu melahirkan. Yang antara perkara yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Ya, betul. Kalau nak tanya tentang sah, tak masalah. Banyak kali. Tapi segi sawab iaitu ganjaran, ya, atas ganjaran apa yang diniatkan sahaja. Gambarannya lagi ya, sebagai gambarannya lagi ya. Ini ada gambarannya. Ada gambarannya lagi. Ini menjawab kepada soalan sahabat kita Abdul Syukur. Ini ulama mengatakan falau kharaja ba'da mudil khamsa asyar yauman kuddira khaidan wala nifasalaha. Jadi selepas dia melahirkan 15 hari selepas itu baru keluar darah. Itu darah apa? Di sini ulama mengatakan itu ditakdirkan bahwasanya darah itu adalah darah haid dan dia dah tak ada darah nifas dah. Yang maknanya kalau keluar darah sebelum ini masuk dalam tempoh 15 hari selepas dia melahirkan, dalam tempoh 15 hari itu dia keluar darah. Maka darah itu adalah darah nifas. Tapi jika ada darah yang keluar selepas itu, lepas 15 hari dia melahirkan, keluar darah. Apakah darah itu darah nifas? Ulama di sini mengatakan bahwasanya darah itu bukan darah nifas lagi, itulah darah haid. Walau kharaja ba'da mudilu 15 yawman. Jika keluar darah selepas selesainya 15 hari setelah dia melahirkan, quddira haidan, ditakdirkan bahwa darah itu adalah darah haid wala nifasalaha, dan dia tak ada lagi darah nifas dah. Ya. Adakah dalam 15 hari itu boleh dikira tempoh bersuci sebab tidak ada keluar apa-apa darah? Ya, betul. Tapi mandi dulu. Mandi sebabkan dia melahirkan wiladah, lepas mandi melahirkan, boleh solat seperti biasa. Tadi ada, tak nampak. Wa man ijtama'at alaihi agsalu wajibah. Pada siapa padanya terkumpul beberapa mandi wajib. Tadi ya, ada nifas, ada wiladah pun ada, dia dua. Ya asal syarat ka ghusli nifas wahid wa janabah. Contohnya dia ada 3 mandi wajib. 3 perkara yang diwajibkan mandi kepada ni, ada 3 yang terjadi. Nifas pun dia ada, haid dia pun ada, junub pun dia. Ini wanita itu pun keluar mani juga.
Takkan lelaki kan, lelaki takkan haid. Ini gambaran untuk wanita lah. Kafathu niyah liwahid minha. Cukup baginya untuk niat salah satu daripada 3 tu saja. Cukup dah. Wartafa hadathu anha. Dan dengan itu saja diangkat hadas besarnya. Ini maksudnya dah suci. Suci dia dengan cuci untuk dirinya. Jami'an secara keseluruhannya bighuslin wahid, dengan hanya satu mandi sahaja. Bukan maksudnya kalau dia ada 3 dia mandi minta maaf keluar air mani pun dia, haid pun dia, keluar juga nifas pun ada. Bukan maksudnya dia akan mandi 3 kali. Yang pertama mandi nifas, yang kedua mandi haid, yang ketiga mandi junub. Tidak, cukup dia niat salah satu je. Ataupun niat rafal hadas secara umumnya. Ni saya aku meniat rafal hadas, angkat hadas besar, hadas akbar. Cukup. Mandi sekali dah suci. Jami' bagus wahid wal agsalu mandubah kadzalik. Begitu juga dengan mandi mandi sunat. Contoh hari Jumaat, dalam keadaan waktu yang sama hari Jumaat tu pun adalah hari raya. Jadi terkumpul 2 mandi sunat kat situ. Sunat hari raya dan mandi sunat Jumaat. Kebetulan dia mandi lepas isyraq ya, lepas isyraq ya. Kenapa? Kerana dia bermulanya tempoh sunnah mandi hari raya adalah selepas pertengahan malam. Adapun bermulanya tempoh sunnah untuk mandi Jumaat adalah selepas terbitnya matahari. Ini gambarannya adalah dia mandi selepas isyraq. Ini selepas terbit matahari. Hari Jumaat. Dalam waktu sama hari itu adalah hari raya juga. Apakah kena mandi 2 kali? Yang pertama mandi hari sunnah Jumaat, yang kedua mandi sunnah hari raya. Tak, cukup mandi sekali. Okey. Ya, jadi perlu solat dalam tempoh bersuci tu kan Ustaz? Ya, tak bertunggu. Ya, tak bertunggu. Tak bertunggu. Tiba-tiba hari yang ke-5-6 keluar. Lepas hari yang ke-5-6 lepas melahirkan, keluar darah. Atau itu dah mulalah darah nifasnya. Dan lepas tu lepas dah keluar tu jangan lagi solat semua sehinggalah diketahui bila selesai tempoh tu. Wa mana kafathu, tadi kita katakan cukup dia mandi saja. Yang dimasukkan dengan cukup tu adalah sukutul talab anil baqi. Ini cukup, tak perlu nak mandi lagi. Cukup kewajipan dia iaitu mandi, tak perlu nak mandi kedua, ketiga, tak perlu. La husulu sawab, bukannya dalam segi aspek ganjaran. Adapun ganjaran tergantung apa yang diniatkan. Karena itulah kalau nak dapat ganjaran lebih, niat semuanya. Saja aku mandi kerana nifas, wiladah, junub, rafal hadas. Dapatlah ketiga-tiga dalam segi aspek kan cara. Seorang berkenaan ambil wuduk ketika haid. Haid seorang wanita minimum adalah 24 jam. Jadi pada siapa yang mempunyai haid jenis putus-putus, 1 hari keluar haid sampai 5 jam, apa yang saja saya bayar selepas tidak keluar haid lagi pada hari tersebut perlu beristinja seperti biasa dan solat. Haidnya belum cukup 24 jam. Haid ni bab wanita. Banyak penjelasannya ni. Ikut kebiasaan dia apa kau panggil lah? Kebiasaan apa setahu saya yang saya belajar, haid untuk wanita ni ada schedule dia. Kebiasaannya dia kalau keluar haid berapa lama? Ikut kebiasaan tu. Kebiasaannya dia keluar haid berapa lama? Ikut pada kebiasaan dia keluar. Okey. Ini lebih pada bab haid sebenarnya Ustaz, tapi sebab tadi Ustaz ada beritahu tentang ketika haid. Jadi saya ajukan soalan jika sebab itu. So haid ada 2 jenis seperti sunat atau haid ada 2 jenis seperti sunat atau betul. Ini pun dah ya. Jadi gitu, itu untuk dalam segi mandi macam mana. Apakah perlu mandi berkali-kali atau cukup mandi sekali saja? Cukup mandi sekali saja. Tapi kalau nak lebih ganjaran, mandi sekali dan niatlah apa yang tu. Okey. Wiladah, untuk wiladah ni pun walaupun yang keluar itu bukanlah bayi yang sempurna, janin je.
ni tak sempurna lagi. Walaupun baru 2 bulan, tapi dia orang tahu ini janin. Itu hanya segumpal darah. Tahulah ini gumpal darah ni adalah proses untuk menjadi janin. Maka kalau keluar, diwajibkan baginya untuk turunlah kewajipannya untuk mandi wiladah. Tapi perhatikan lepas tu keluar tak nifas ke tidak. Kalau keluar langsung selepas itu, maka tunggu lepas habis tempoh nifasnya barulah mandi. Tapi kalau tak keluar lagi darah tu, tak keluar lagi darah tu, dan tiba-tiba masuk waktu solat masuk pula, maka mandilah dan solatlah. Ya, wanita keguguran. Wanita yang keguguran pun termasuk juga diwajibkan untuk mandi. Atas dasar apa? Wiladah. Yang terakhir adalah kematian. Mati. Apa? Idza matal muslim wa syahid yajib ala ahya an yughsilu. Jika seorang muslim meninggal dalam keadaan tidak syahid, maka diwajibkan untuk yang hidup, yang tahu ni kematiannya, untuk memandikannya. Wajib untuk dia mandikannya. Tiba-tiba tengah nak mandikan, kebetulan yang mati ni adalah wanita, kebetulan contoh yang mati adalah wanita, dan dia dah kahwin, ada suami dia. Bila nak dimandikan, yang suami dia bagi tahu kepada yang tukang mandi tu, ini isteri saya ni kena mandi 4 kali ni. Kenapa? Dia head pun ada, nifas pun ada, mani pun dia keluar pun ada juga. Ni yang keempat mati. Maka perlukah dia mandikan 4 kali? Ya tak apa, 2 sekali cukup mandikan dia dengan niat keseluruhan tu. Faham tu? Jadi perkara yang keenam yang diwajibkan untuk mandi wajib adalah mati. Tapi yang keenam ni bukan kita mandi sendiri. Takkanlah yang mati mandi sendiri. Terkejut yang hidup nanti. Yang hidup tu wajib baginya untuk mandi. Kalau tak ada siapa yang mandikan, maka satu kampung berdosa. Ni fardu sinilah fardu kifayah. Wajib fardu kifayah. Semua berdosa kalau tak mandikan dia. Kena ada yang mandikan dia. Bolehkah suami memandikan jenazah isterinya? Ini dah masuk ke bab mandi jenazah. Elok. Untuk mandi jenazah memang sangat dituntut ahli warisnya untuk memandikannya. Kalau yang suami tetap tak pandai nak mandikan, jangan mandikan. Bagi wakilkan saja siapa yang mandikan. Ketika head, mereka ketika sebab kebiasaan kesukaan badan mendindingi diri. Ya, tapi jangan niat wuduk. Kebiasaan bukan wuduk. Kesukaan badan pun bukan. Itulah ulama ada perbezaan pendapat. Macam mana Ustaz? Macam mana kalau sekiranya saya niat wuduk tu bersamaan saya niat untuk sejukkan badan? Ada ulama katakan tak sah. Ada ulama mengatakan ikut tengok niat wuduk tu yang paling kuat di antara 2 niat tu apa? Niat untuk wuduk ke niat untuk sejukkan badan? Mana yang paling kuat? Itulah hukum dia. Kalau niat untuk wuduk tu lagi kuat lagi daripada niat untuk sejukkan badan, maka sah. Wuduk. Tapi kalau niat untuk sejukkan badan itu lagi kuat daripada wuduk, maka tidak sah. Gantung. Mendidingi diri dari gangguan. Mendidingi diri dari gangguan ni mungkin boleh kita katakan ada keuzuran. Darurat. Mungkin kebiasaannya dia wuduk dia selamat. Kalau tak wuduk tak selamat. Masya Allah. Kemudian cara untuk memandi paling simple. Furudul wuduk kalau untuk wuduk ada cara dia. Ada pun mandi tak ada cara dia. Caranya hanyalah 2 saja, niat dan meratakan air di seluruh badan. Kemudian ulama membahas kenapa dalam rukun mandi tidak diceritakan, tidak ada tertib macam wuduk. Kalau wuduk kan ada tertib dia, kepala dulu, tangan, tapi mandi tak.
Sebagian ulama berpendapat bahawasanya kewajipan memandi ini memang dah ada lagi sebelum pada zaman jahiliah. Yang ni pada zaman jahiliah pun memang dah ada mandi wajib ni. Memang kebiasaan orang jahiliah pun selepas berhubungan dengan wanita, maupun itu dengan isterinya ataupun bukan dengan isterinya, mereka akan mandi selepas tu. Oleh yang demikian, kita dapati bahawasanya mandi wajib dalam segi syariat hanya perlukan dua sahaja rukunnya. Yang pertama adalah niat untuk membezakan adat dengan ibadah, dan yang kedua dengan meratakan air seluruh badan. Dan disunatkan kita untuk membezakan sedikit cara mandi kita, mandi wajib ni dengan mandi biasa. Mungkin pada waktu kita mandi biasa kita tak ada sampai nak gosok-gosok tangan, gosok tangan, tapi disunatkan kita pada mandi wajib ni kita gosok. Maknanya ada sedikit perbezaan pada mandi wajib dan mandi sunnah. Pada mandi wajib dan pada mandi yang biasa, kebiasaan. Jadi antara sunnahnya adalah ada sedikit perbezaan. Juga tapi perlu perhatikan juga pada mandi wajib ni, perhatikan pada tempat-tempat yang tertutup. Minta maaf kepada punggung. Kita kalau mandi sambil berdiri tu kan, kita punya sofhah, permukaan dubur kita kan tertutup. Itu pastikan kena air. Juga pusat kita biasa tu bahagian yang tertutup, pastikan kena air. Di belakang kita punya lutut biasanya itu tempat tertutup, pastikan kena air. Leher kita, belakang telinga kita, dalam telinga, pastikan kena, ni maksudnya di sini, pastikan kena air. Dan rambut kita, pastikan setiap helai rambut kita kena air. Juga dengan janggut, ada jambang kalau ada, dan segala bulu. Dan juga disunnahkan jika kita jika terjadi junub itu dalam keadaan kita kuku panjang, kuku kita panjang ataupun rambut kita panjang. Salah. Pasal kita diwajibkan mandi. Contohnya keluar kita punya air mani pada ketika kita dalam keadaan tu, kuku kita panjang, rambut kita panjang. Digalakkan kita jangan potong kuku, jangan potong rambut kecuali kita mandi. Tak wajib ya, tapi digalakkan sangat. Kerana junub kita terjadi pada ketika itu. Dalam hadis mengatakan likulli sya'rah janabah, setiap bulu itu ada junub ya. Maknanya kita kena pastikan semua bulu tu kena airnya. Setiap anggota kita tu kena air dia. Faham tu? Dan penambahan faedah, kalau untuk dalam segi niatnya adalah nawaitu rafal hadas akbar, saya aku mengangkat hadas akbar, ataupun nawaitu taharul solat, saya aku berniat suci untuk solat, dan karena saliman. Dan ada beberapa, ini sebagai penambah faedah saja. Di antara mandi sunat adalah mandi Jumaat, mandi hari raya, sunnah hari raya di hari raya Aidilfitri ataupun hari Adha, sunnah solat istisqa, ataupun kepada yang memandikan si mati. Yang mandikan tu dia pun disunahkan untuk mandi dulu. Disunahkan untuk mandi. Yang kelima, al-ghusl minal hijamah. Mandi berbekam. Setelah berbekam, disunahkan dia untuk mandi. Dan juga mandi pada setiap malam Ramadan. Ramadan, pada setiap malam itu adalah malam-malam sunnah untuk mandi. Yang ketujuh adalah mandi untuk ihram. Memakai ihram ni bagi untuk orang haji atau umrah. Ataupun mandi seorang kafir yang masuk Islam. Jadi orang kafir masuk Islam, disunahkan bagi dia untuk mandi. Malahan disunahkan dia untuk juga cukur segala bulu yang dia yang disunahkan. Dan di antara sunnah ketika mandi pula adalah dalam keadaan berdiri menghadap kiblat. Kita mandi tu dalam keadaan hadap kiblat. Dan disunahkan juga untuk berwuduk sebelumnya.
Ini sebelum mandi. Atas niat membaca bismillah ni kalau bukan dekat dalam tandas ya. Dalam tandas. Macam mana nak baca bismillah dalam tandas Ustaz? Baca dalam hati. Dalak, apa tu dalak? Gosok. Ni kita mandi tu sambil gosok-gosok. Ta'ahdul ma'atif. Ni maksudnya apa, memperhatikan kepada spot-spot yang kurang dilihat. Seperti ni bawah ni. Kan? Telinga dalam ni, belakang telinga. Spot-spot yang kurang diperhatikan lah tu maksudnya. Kaki tu kan, celah-celah jari jemari kaki tu, ada kadang-kadang di antara dua jari kaki tu tutup rapat, nak buka susah, hingga air pun tak boleh nak masuk di antara celah jari jemari ni. Dalam keadaan tu malahan wajib untuk kita selit supaya air dapat masuk. Atas list ni sunnah 3 di basuh tangan macam tu. Kau noh beli kaifiah masyhurah. Yang ni orang yang mandi tu pastikan tahu cara untuk mandi. Ni sunnah saja, tak wajib. Kalau ikut secara sahnya, mandilah macam mana pun, semuanya sah. Pasti niat dan meratakan air ke seluruh badan. Tapi kalau nak ikut cara yang sebenarnya adalah kita mulakan dengan kepala dahulu. Nuang air di atas kepala, kemudian kita menyelip ni kepala kita. Basuh rambut dulu lah. Basuh rambut dulu. Kemudian meratakan air di sebelah kanan. Jadi kita ni seolah terbagi berdua, kanan dan kiri. Ratakan air di belah kanan di bahagian depan. Jadi kanan ni ada depan, belakang, kiri pun depan dan belakang. Seperti mandi jenazah. Ratakan air di hadapan dulu, kanan di hadapan sampai bawah. Kemudian belakang. Dah selesai, kiri di hadapan sampai ke bawahnya dan ke belakang. Dan lakukan semua itu sebanyak 3 kali sama dengan gosokan. Ini sambil gosok. Itu cara sunnahnya, cara yang sempurnanya begitu. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita dah baca 3 bab hari ini, alhamdulillah. Kuranglah 3 bab ataupun 2 bab setengah. Bab air dan hukum hakamnya, kewajiban untuk bermandi, dan cara furudul wudu, hukum mandi itu bagaimana. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada syurut wudu, syarat-syarat wudu. Ini kalau salah satu pada syarat ni tidak ada, maka tak salah wudunya. Wudu macam mana pun tetap tidak sah. Kalau kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Sebelum kita tutup, saya mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan dari segi bahasa ataupun kurang jelas. Mohon diberitahu. Kita masing-masing sama-sama share. Al-mu'min kal-bunyan. Orang mukmin dan mukmin itu seperti binaan. Yashuddu ba'dhu ba'dha, sesama menguatkan. Kita risau karena sekarang di antara orang mukmin pun saling menjatuhkan. Sedangkan Nabi kata yashuddu, menguatkan, saling menguatkan. Di zaman sekarang kalau kita tengok di internet tu, ya Allah, saling menjatuhkan. Ini kalau Nabi ada sekarang ni pun Nabi nangis tengok. La ilaha illallah. Kita tak mampu nak halang mereka, tapi janganlah kita yang jadi seperti mereka, ataupun kita dikategorikan seperti mereka. Na'udzubillah. Segala kekurangan, kasaran bahasa, saya mohon maaf. Kalau ada penambahan cadangan apa saja, saya terbuka jadi beri cadangan. Dan jazakumullah khair. Terima kasih banyak kerana sudi untuk melapangkan masa untuk menghadiri kelas ini. Walaupun sampai ke 4 suku, saya rancangnya senang sampai pukul 4 ataupun 3.45, tapi tidak lebih daripada waktu yang saya jangka. Minta maaf sekali lagi, minta maaf. Saya berdoa moga-moga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan dalam keberkatannya. Semoga Allah SWT menerima segala amalan kita. Yang sakit di antara kita, Allah Ta'ala sembuhkan. Yang susah di antara kita, Allah mudahkan urusannya. Allah menerima segala amal kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan saya dapat ketahui bahwasanya ada saudara kandung, abang kandung daripada salah satu jemaah kita yang
positif COVID-19 atau COVID-19, kita doakan kepada abang salah satu daripada jemaah kita ni, moga-moga Allah Taala sembuhkan baginya. Nasallallahu azim Rabbil arsyil azim ayashfiyahu, 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 anta syafi'u anta mu'afi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Amin Allahumma amin. Bisri Fatihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Subhanakallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala